Lepas berjalan 100 meter dari pintu pagar tu, mereka terjumpa satu kawasan tanah lapang. Dekat tepi tanah tu bersusun 4 buah rumah lama yang dah ditinggalkan. Mereka pun masuk ke salah sebuah rumah tu. Dalam rumah tu, mereka jumpa banyak darah-darah kering merata-rata tempat, termasuklah dinding. Siapa tak seram tengok keadaan macam tu? Yang lelaki dah meremang bulu roma. Si perempuan pula menjerit ketakutan sebab dapat rasa ada entiti lain dalam rumah tu. Mereka bertiga terus berlari keluar dari rumah buruk tu. Tapi ada sesuatu yang pelik berlaku. Walaupun jarak dari rumah ke pintu pagar tu cuma 100 meter, tapi mereka lari punya lari tak sampai-sampai ke pintu pagar tu. Tambahan pula jalan masuk tu lurus je. Tak mungkin mereka boleh tersesat. Mereka macam dah terperangkap dekat situ dan ada sesuatu yang tak benarkan mereka pergi dari situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Dalam video kali ini saya akan kongsikan 4 cerita, dari kisah panggung wayang berhantu hinggalah kisah misteri sebuah perkampungan di Jepun yang sengaja dihilangkan dari peta Jepun. Nak tahu kisah dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya ada letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Serah. Lepas Kevin selesai konvo dari kolej, dia terus pindah balik ke tempat asalnya dan bekerja part time sebagai pencuci shift pagi di panggung wayang. Shift Kevin bermula dari pukul 4 pagi hingga 10 pagi. Orang yang temuduga dia dulu bernama Jeff. Kevin ingat lagi masa ditemuduga tu. Jeff tanya satu soalan yang agak pelik. Awak ni jenis yang lemah semangat ke? Kevin gelak je lah dan cakap, tak, kerja sebagai tukang cuci dekat panggung wayang ni senang je. Buang sampah, mop lantai, sapu sampah, dan kebanyakan masanya Kevin kerja seorang diri. Jadi mereka dibenarkan untuk bawa iPod masing-masing untuk hiburan. Panggung wayang tempat Kevin kerja ni besar. Susun atur ruangnya macam huruf T. Lobi dan tandas dekat batang T tu. Sebelah kanan panggung yang agak kecil dan sebelah kiri jenis panggung untuk skrin iMac yang lebih besar. Dekat atas siling panggung wayang tu kawasan projektor. Adalah beberapa pejabat kecil dan mesin untuk pancarkan filem. Sesiapa yang masuk kerja awal pagi tu, mereka kena naik tangga yang berpusing-pusing tu untuk buka semua lampu yang ada dalam bangunan. Jadi siapa lagi yang masuk kerja awal pagi tu kalau bukan Kevin? Nak buka lampu tu tak adalah susah sangat. Tapi bila bangunan tu gelap gelita, kata Jeff, bangunan ni seram sikit. Kawasan projektor tu penuh dengan barang-barang promosi macam papan-papan cardboard untuk filem-filem yang tengah ditayangkan. Papan-papan cardboard tu ada yang tinggi manusia, jadi bila gelap akan nampak macam ada bayang ramai orang, tapi sebenarnya papan cardboard je. Sebab itulah Jeff nak cari orang yang pemberani untuk kerja ni. Kerja Kevin satu lagi adalah jumpa dengan pengurus shift siang untuk pemeriksaan dan kerja selanjutnya. Satu hari ni pengurus siang cakap, sekarang ni ramai pengunjung wanita mengadu mereka diekori oleh seorang lelaki tinggi kurus pakai suit. Lelaki tu ikut sampai ke tandas pula tu. Ramai sangat yang mengadu dan pengadu-pengadu tu bagi tahu benda yang sama. Lelaki yang mereka nampak tu tinggi 7 kaki, pakai suit hitam lengkap dengan topi bulat, ikut mereka dari belakang. Polis dah dipanggil berkali-kali tapi lelaki tu tak pernah berjaya ditangkap. Pekerja-pekerja shift siang gelar lelaki tu sebagai The Tall Man. Dekat tempat Kevin kerja ni ada 12 arena panggung wayang, tapi panggung wayang nombor 5 yang paling teruk.
Orang lama memang mengelak lah nak bersihkan tempat tu. Masa Kevin mula-mula kerja dekat situ, dia tak tahu kisah pasal tempat ni. Jadi Kevin diberi tugas untuk bersihkan panggung wayang nombor 5 ni. Panggung wayang nombor 5 ni letaknya dekat belakang tandas lobi. Jadi panggung wayang ni adalah antara paling jauh nak sampai. Sunyi tu jangan cakap lah. Dah lah Kevin kena masuk kerja pukul 4 pagi seorang diri. Panggung wayang nombor 5 ni pun kotornya lain macam sikit. Setakat popcorn dan air tumpah tu Kevin boleh terima lagi. Tapi ni siap ada darah dan muntah lagi. Dekat panggung wayang nombor 5 ni ramai penonton mengadu kepala mereka tiba-tiba jadi pening sampai termuntah-muntah. Darah tiba-tiba keluar dari hidung. Satu hari tu masa Kevin tengah sapu sampah bawah tempat duduk panggung wayang tu, tiba-tiba dia terdengar bunyi tapak kaki orang tengah berlari. Automatik Kevin terus bangun dan ternampak ada seorang budak lelaki berambut perang tengah berlari keluar dari panggung wayang tu. Kevin pun kejarlah budak tu sampai ke lobi. Nak ke lobi tu kena membelok, tapi lepas belok tu Kevin nampak Jeff tengah isap rokok dekat lobi. Jeff, kau nampak tak budak lelaki tadi lari? Jeff macam terpinggir-pinggir kejap. Budak lelaki? Tak ada pun. Ini mesti kau nampak Charlie kan? Charlie? Siapa tu? Jeff pun cerita Charlie ni adalah antara entiti yang selalu munculkan diri dekat situ. Memang ramai mengadu termasuklah penonton. Mereka nampak budak lelaki berlari seorang diri, terutamanya masa filem tengah dimainkan. Si Charlie ni akan berlari dari atas sampai ke bawah. Kadang-kadang dia jatuhkan tong sampah lah, main sorok-sorok barang lah. Dan Charlie paling suka kacau tukang cuci dekat situ. Ada teori mengatakan si Charlie ni mungkin anak The Tall Man, tapi tak ada siapa pernah nampak mereka berdua sama-sama. Sejak tu Kevin mula berminat nak tahu sejarah Power Gam ni. Dari rakan sekerjanya yang bernama Joe, Kevin dapat tahu yang bangunan Power Gam ni tak adalah lama sangat. Baru dibina tahun 90-an dulu dan tapaknya dulu bekas tanah berpaya. Kisahnya tanah ni dulu milik sebuah keluarga dan pada tahun 80-an keluarga tu jual tanah ni pada pemaju. Bukan tapak perkuburan ke, tapak bekas tragedi ke, tapi yang menghairankan kenapa Power Gam ni macam jadi tempat berkumpulnya makhluk-makhluk halus ni. Bangunan Power Gam ni ada ruang bawah tanah, tapi Kevin tak pernah pergi sana dan dia pun tak tahu pintu masuk nak ke ruang tu. Hinggalah satu hari tu Jeff suruh si Kevin ni simpan barang dekat ruang bawah tanah tu. Barang tu Jeff dah letak dekat pintu masuk, cuma nak suruh Kevin bawa masuk je. Jadi Kevin tanyalah nak masuk dekat mana. Pintu tu dekat sayap kiri, hujung sekali belah kiri. Tapi kau jangan pergi seorang-seorang pula, kata Jeff. Disebabkan tak ada siapa temankan dia masa tu, Kevin tak pergilah simpan barang tu. Esok paginya cuma ada Kevin, Jeff dan seorang lagi rakan sekerja bernama Trevor. Trevor buat kerja dekat sayap sebelah kanan dan Kevin pula buat kerja dekat sayap sebelah kiri. Walaupun berlainan tempat, Kevin boleh dengar bunyi mesin peniup daun Jeff. Mereka guna mesin ni untuk sapu popcorn. Kemudian Kevin nampak Jeff berjalan menuju ke lobi utama. Mungkin nak pergi merokok agaknya. Masa tu Kevin ternampak pintu paling hujung dan teringat, inilah pintu ke bilik bawah tanah yang Jeff cakap tu. Kevin tak pernah masuk, jadi pagi tu dia rasa macam nak masuk saja nak tengok apa yang ada dekat dalam. Kebetulan dekat tepi pintu tu ada bungkusan barang yang sepatutnya disimpan, tapi Jeff tak bagi dia masuk seorang-seorang. Kevin terus buka pintu tu. Ada tangga ke bawah yang tenggelam sebab kegelapan bilik tu. Kevin raba-rabalah dinding sebelah kiri. Ada switch lampu. Dia buka switch tu, pap, muncul cahaya dekat anak tangga paling bawah. Tapi lampunya berkelip-kelip macam nak terbakar. Kevin baru nak turun, dia terdengar pintu lobi terbuka. Dia pandang arah pintu lobi tu. Ingatkan Jeff dah habis merokok, tapi tak ada sesiapa. Baru je Kevin nak melangkah turun, dia terdengar suara orang dari bilik bawah tanah tu. Hey! Suara orang tu perlahan je tapi garau. Kevin berhenti melangkah. Hey! Turunlah sini. Kevin nampak macam ada bayang-bayang dekat kaki tangga paling bawah tu. Kevin cuba panggil orang tu, hello, tapi tak berbalas pula. Kevin yakin dia seorang je yang ada dekat sayap kiri ni. Tiba-tiba, awak, turunlah sini. Saya nak tunjukkan sesuatu dekat awak ni. Suara tu semakin kuat tapi garau macam orang tengah demam. Kevin dah rasa lain macam. Jantung mula berdegup kencang. Bayang-bayang tu pula makin lama makin besar, petanda dia dah makin dekat. Kevin terus campak bungkusan barang tu ke bawah, tutup lampu, tutup pintu dan cepat-cepat berlari ke lobi cari Jeff.
Jeff nampak muka Kevin dah pucat. Dia pun tanyalah kenapa. Kevin cakap ada orang dekat bilik bawah tanah tu. Jeff macam terkejut, tapi dia sempat jugalah marah si Kevin ni. Kan dia dah pesan jangan masuk bilik tu sorang-sorang. Tapi bila Kevin cakap bilik tu ada orang, dia cakap Kevin mengarut. Tak ada apalah dalam tu, ada barang banyak je. Kau tu yang fikir bukan-bukan. Tak lama tu bila hari dah siang sikit, Kevin cerita dekat Trevor pasal bilik bawah tanah tu dan ajak dia pergi masuk bilik tu. Tapi bila Kevin buka je lampu, bungkusan yang dia campak dan mendarat betul-betul dekat anak tangga paling bawah tu dah tak ada. Macam Kevin cakap tadi, dekat sini siapa yang masuk paling awal, dia lah yang kena buka lampu dekat ruangan projektor atas tu. Sepatutnya Jeff lah yang kena buat sebab dia mandor. Tapi Jeff dengan Trevor ni selalu masuk lambat, jadi Kevin lah yang jadi mangsa nak kena on lampu-lampu tu. Lama-lama Kevin dah terbiasa dan sampailah satu hari tu dia betul-betul jadi mangsa. Disebabkan ruangan projektor tu memang gelap gelita, jadi nak naik ke situ kena bawa lampu suluh. Lampu suluh Kevin yang dia simpan dalam bilik tukang cuci pagi tu hilang pula. Sebenarnya tak hilang pun, tapi Kevin syak ini mesti kerja si Charlie. Jadi pagi tu memang Kevin menggagau-gagau lah raba dinding cari suis lampu. Mula-mula dia pasang lampu lobi, tap. Lepas tu lampu koridor nak masuk ke arena panggung wayang tu, pap. Lepas tu tangga berpusing nak naik ke ruangan projektor, tap. Kevin ingat lagi, pagi tu dia on lampu sambil bersia-sia lagu tema The Andy Griffin Show. Sebab malam tadi dia baru lepas layan cerita tu. Terbawa-bawa pula sampai ke pagi ni. Tiba-tiba Kevin rasa macam diperhatikan, tapi dia buat tak tahu je dan terus berjalan sambil bersia-sia. Sampai dekat bilik projektor yang gelap tu, nampaklah bayang patung-patung cardboard yang banyak dekat situ. Ada patung orang berdiri yang tengah duduk. Entah kenapa pagi tu Kevin rasa seram sikit. Padahal boleh dikatakan setiap hari dia masuk bilik ni. Untuk tenangkan hati, Kevin sambung bersusul sambil tangan meraba-raba cari suis lampu. Masa tengah meraba-raba dinding tu, Kevin perasan dalam beberapa meter dari dia, dekat celah-celah patung cardboard tu, macam ada pergerakan. Kevin berhenti siul dan cuba fokus kawasan tu, tapi tak ada apa-apa pun. Dia pun terus bergagau-gagau lah cari suis lampu sambil bersiul dan on satu persatu lampu dekat situ. Pap, 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 pap. Tiba-tiba salah satu patung yang asalnya macam mencangkung tiba-tiba bergerak dan bangun, tapi tak berdiri tegak. Badan dia macam membongkok sikit. Kemudian patung tu bersiul macam orang tengah belajar bersiul. Cuba nak ikut rentak siulan si Kevin tadi. Kevin tengok patung tu dalam 7 kaki dan susuk tubuhnya macam seorang lelaki. Masa tu cuma ada beberapa lampu je baru terpasang dan adalah cahaya dari monitor komputer-komputer dalam ruangan projektor tu. Lelaki tu berdiri membelakangi pintu keluar yang ada lampu merah bertulis exit tu. Kemudian dengan perlahan lelaki tu jalan berundur mendekati Kevin sambil bersiul. Kevin mula ketakutan, rasa macam nak lari tapi seluruh badan dia terkaku, termasuklah lidah dia jadi kelu, tak dapat nak menjerit. Cara lelaki tu berundur pun macam terhuyung hayang dan pergerakannya memang lambat, macam kaki kiri dia tempang. Semakin dekat, semakin menggeletar seluruh badan Kevin. Tak tahu kenapa patung tu baru bergerak 3-4 langkah, tiba-tiba dia berjalan keluar ikut pintu kecemasan tu. Lepas lelaki tu betul-betul dah keluar dari bilik tu, barulah kaki Kevin boleh bergerak dan Kevin pun apa lagi, berlari macam lipas kudung tinggalkan bangunan tu. Hari tu juga Kevin minta MC. Esoknya dia bagi notis berhenti 2 minggu. Jeff tak tanya apa pun. Dan lepas tu memang Kevin tak jejak langsung panggung wayang tu lagi dan tak berminat dah nak tahu sejarah bangunan tu sampai jadi berpuaka macam tu. Yang penting dia dah tak nak dah jumpa The Tall Man tu lagi. Masa umur Tony 3 tahun dulu, mereka sekeluarga pernah tinggal di sebuah kamp musim panas, the summer camp lah. Mak ayah Tony kerja sebagai tenaga pengajar dekat kamp tu. Ajar macam mana nak ikat tali, dayung kenu, berenang dan macam-macam lagi lah aktiviti lasak dalam hutan tu. Masa tu mak ayah Tony ni pasangan muda yang masih belajar dekat kolej. Jadi bila kerja dekat situ, dapatlah mereka simpan duit sebab kamp ni bagi tempat tinggal percuma pada mereka bertiga. Sampailah umur Tony 6 tahun, mereka pindah keluar dari kamp tu. Tony perasan ayah ada satu parut yang agak dalam dekat bahagian bahu dia. Tapi Tony dengan ayah dia ni aktif. Mereka selalu keluar masuk hutan. Walaupun masa tu ayah masih muda, tapi ayah dah mula pakai pendakap lutut dekat kedua-dua belah lututnya. Masa umur Tony 10 tahun, mereka sekeluarga pergi melancong.
Tony ajak ayah dia pergi menjelam scuba, tapi ayah menolak. Tony pun apa lagi merajuk lah, tak nak cakap dengan ayah dia. Yelah, masa tu dia budak-budak lagi. Masa Tony merajuk tu, dia terdengar perbualan ayah dengan seseorang dekat telefon. Ayah tanya, boleh ke orang yang ada paru-paru berlubang menyelam scuba? Tony jadi tertanya-tanya, apa yang terjadi pada ayah sebenarnya? Tony tanya ayah. Ayah pun bagi tahulah. Kata ayah, dia pernah alami kemalangan ngeri masa dekat kem musim panas tu. Ayah terjatuh masa buat aktiviti turun dari bukit guna tali atau dipanggil aktiviti rappelling. Akibatnya tulang bahu ayah hancur, kedua-dua kakinya patah dan paru-parunya berlubang. Terperanjat Tony bila dapat tahu yang ayah hampir kehilangan nyawa masa kemalangan tu. Rupa-rupanya mak ayah, terutama mak, tak nak ungkit kisah ni sebab nak lupakan kenangan pahit tu. Mak hampir-hampir jadi janda anak satu. Disebabkan kejadian tu lah mereka bertiga pindah ke tempat lain. Mak ayah Tony ni sebenarnya tak ramai kawan. Mereka pun jenis tak nak bercerita dekat orang sangat dan bukanlah jenis yang suka mengimbau kenangan silam. 6 tahun kemudian, masa umur Tony 16 tahun, ayah dapat jemputan untuk satu majlis dekat tempat kerja lama dia, iaitu dekat kem musim panas tu lah. Ayah ajak Tony sekali. Lagipun mereka berdua ni memang suka aktiviti lasak. Tak sangka pula yang kaki tangan kem tu masih ingat si Tony ni, walaupun dia tak kenal siapa mereka semua tu. Ayah pun nampak seronok dapat jumpa dengan bekas rakan-rakan kerja dia dulu. Ayah perkenalkan Tony dengan kawan-kawan dia dekat situ. Walaupun dah berbelas tahun tak jumpa, mereka masih mesra lagi macam dulu-dulu. Sehinggalah ayah ajak Tony masuk hutan nak bawa ke tempat di Kemalangan dulu. Kebetulan ada seorang kawan ayah ni bernama Pakcik John. Terdengar perbualan mereka, jadi dia pun nak ikut juga. Ayah pun okey je, Pakcik John nak ikut sekali. Jalan yang mereka masuk tu dah tak nampak macam jalan dah bersemak samun dengan lalang dan rumput. Pakcik John kata sejak kemalangan ayah tu, kem ni dah tak buat aktiviti rappelling, jadi dah memang tak ada orang pergi dekat tebing bukit tu. Lepas harung semak samun tu, mereka pun sampai ke dasar tebing tempat ayah kemalangan tu. Tebing tu tingginya dalam 40 kaki, memang tinggi. Dekat situ ada sebongkah batu besar. Ayah menuju ke batu tu dan terus duduk melutut menghadap batu tu. Dia macam kusyuk berteleku dekat situ. Senyap je, tak cakap apa-apa. Pakcik John tarik Tony agak jauh sikit dari ayah. Lepas tu dia tanya, ayah ada cerita tak macam mana dia boleh jatuh? Adalah juga ayah cerita, tapi sekali tu je lah. Masa umur Tony 10 tahun, Pakcik John pun cerita. Pada hari kejadian tu, ayah bertugas buat latihan rappelling dengan dia sekali. Masa tu, Pakcik John orang pertama yang turun dulu. Ayah pula jadi orang terakhir. Semua budak-budak berjaya turun dengan selamat. Tibalah giliran ayah. Masa tu ayah berada dekat setengah tebing bukit tu. Tiba-tiba tali terputus. Ayah terus jatuh dan mendarat betul-betul atas bongkah batu yang ayah tengah hadap sekarang ni. Semua orang terkejut dan ingatkan ayah dah mati masa tu. Sebelum kemalangan tu, Pakcik John dengan ayah dah periksa berkali-kali peralatan yang mereka guna tu. Ini memang prosedur keselamatan yang mereka kena ikut setiap kali buat aktiviti ni. Tali tu memang kukuh, tak ada tanda-tanda reput atau nak terputus. Pakcik John nampak sendiri sebelum ayah nak turun tu. Dia nampak ayah dah periksa sauh dan tali tu. Lepas ayah jatuh, Pakcik John yang kutip semua perkakas rappelling ayah tu. Tali ayah memang putus, tapi tali tu putus sebab dipotong. Bahagian yang dipotong dekat bahagian atas antara sauh dan tebing. Potongannya tu pun kemas, macam sekali potong je terus putus. Zup. Tali rappelling ni kan tebal. Pakcik John pun tak tahu pisau apa yang tajam sangat sampai boleh terputus tali tu. Lagipun mereka semua tak nampak ada orang lain dekat atas tebing tu. Selesai Pakcik John bercerita, ayah pun bangun dan berjalan menuju ke arah mereka. Ayah macam tahu yang mereka berdua tengah cerita pasal dia. Pakcik John sambung balik cerita dia. Lepas tu Pakcik John kutiplah perkakas rappelling tu dan simpan dalam stor dekat camp sebagai bahan bukti untuk siasatan polis nanti. Tapi polis tak dapat ambil tindakan pun sebab malam kejadian tu stor tu terbakar. Habis semua benda hangus, tak dapat diselamatkan, termasuklah tali tu. Polis pun tutup kes macam tu je atas alasan tak ada bukti. Pakcik John rasa polis pun tak heran pasal kes ni, tapi dia pelik. Sebelum tinggalkan stor tu, Pakcik John dah kunci pintu stor tu. Tony tanya ayah, kenapa ayah tak pernah cerita pasal ni dekat dia? Ayah cakap benda tu dah tak penting lagi dalam hidup dia. Dia dapat hidup sampai sekarang tanpa kecacatan fizikal yang teruk pun dah kira bersyukur. Dia nak teruskan kehidupan dan tak nak tahu apa yang sebenarnya berlaku pada hari tu. Kalau misteri tu dapat diselesaikan pun, ianya tak akan mengubah apa-apa dalam hidup ayah. Itulah kali terakhir Tony dan ayah bercakap tentang tragedi tu.
4 tahun lepas, Jenny pernah bekerja di sebuah syarikat kecantikan berdekatan dengan Madison Square Park, bandar New York. Kejadian ni berlaku pada bulan April. Sampai ke hari ni, Jenny tak tahu macam mana nak terangkan macam mana benda ni boleh jadi. Tapi Jenny percaya, hari kejadian tu dia dikelilingi roh-roh yang berkeliaran dalam pejabat dia tu. Syarikat Jenny kerja ni memang besar. Bos sewa 2 tingkat bangunan pejabat, iaitu tingkat 11 dan 12. Tapi malangnya, pada bulan Disember, 20% daripada kaki tangan syarikat terpaksa diberhentikan. Jadi yang mana masih bekerja dekat tingkat 12 tu dipindahkan ke tingkat 11. Disebabkan masih terikat dengan perjanjian sewa bangunan tu, bos terpaksa bayar juga tingkat 12 yang kosong tu. Yang seramnya dekat tingkat 12 tu, walaupun dah tak ada orang, tapi meja kubikel, file-file dan peralatan pejabat pekerja-pekerja lama tu masih ditinggalkan dekat situ, tak terusik. Tingkat 12 tu kadang-kadang guna jugalah buat mesyuarat. Itu pun kalau bilik conference dekat tingkat 11 tu dah penuh. Masa nak dekat-dekat berhenti kerja dekat situ, Jenny selalu lari naik tingkat 12 untuk buat kerja sebab dia sukakan privacy dan senang sikit nak fokus. Sebenarnya Jenny dah tak tahan dengan bos dia yang psycho dan cuba kawal semua benda dalam syarikat tu. Nak pula staff dah tak ramai. Jadi apa-apa hal, bos suka cari Jenny. Memang selalulah Jenny buat kerja dekat tingkat 12 tu, rasa lebih tenang sikit. Hinggalah pada satu hari, bermulalah gangguan dalam hidup dia. Hari tu, Jenny baru duduk sejam dekat salah sebuah meja kosong dekat tingkat 12 tu. Masa dia tengah fokus menaik dekat laptop, tiba-tiba Jenny rasa macam diperhatikan. Nak kata perasaan je pun bukan, sebab masa tengah duduk tu terasa macam ada orang tengah lalu mundar-mandir dekat belakang dia. Zap, zap, zap. Mula-mula Jenny buat tak tahu je lah, tapi tiba-tiba dia rasa hangat dekat leher, macam ada orang tengah berdiri dekat belakang dia sambil hembus nafas kat leher. Terlompat Jenny dari kerusi tu, tapi bila dia tengok belakang, tak ada siapa pun dekat situ. Malas nak fikir bukan-bukan, Jenny teruskan buat kerja sambil pasang lagu dekat Spotify. Sampailah senarai lagu dia dalam Spotify tu habis dimainkan. Jadi dia bekerja lah dalam keadaan senyap. Tiba-tiba Jenny terdengar bunyi kerusi dekat sekeliling dia, macam ada orang baru nak duduk atas kerusi-kerusi tu. Krek, krek. Bukan satu atau dua, tapi boleh dikatakan semua kerusi yang ada dekat dalam pejabat tu berbunyi krek, krek. Tapi bunyinya bukan serentak, satu demi satu kerusi tu bunyi. Tapi bila Jenny perhatikan ke arah tu, tak ada orang tu, merombang dia terus. Jenny masih beranikan diri. Dalam fikiran dia, nak hadap gangguan ni ke nak hadap bos psycho tu. Jenny teruskanlah dengan kerja-kerja dia. Masa ni lah, dari ekor mata dia sebelah kanan, Jenny ternampak macam ada lembaga tengah berdiri tengok dia. Tapi bila Jenny tengok, tak ada apa-apa. 4 kali jugalah lembaga tu muncul, tapi nampak sipi-sipi je lah. Yang Jenny perasan, lembaga tu macam pakai kod doktor yang berwarna putih tu. Konsentrasi mula terganggu, tapi Jenny tak nak turun bawah lagi. Dia pun mulalah Google sejarah bangunan pejabat ni, saja nak tahu. Bila dia tekan je butang nak masuk page Google yang kedua, laptop dia tiba-tiba jadi gelap. Sap. Dari skrin laptop yang gelap tu, Jenny nampak ada bayangan lembaga pakai baju kot putih doktor tu dengan pakai face mask dekat belakang dia. Bila Jenny toleh belakang, zap, lembaga tu dah tak ada. Tapi lembaga tu muncul selang 4 meja dari meja dia tengah buat kerja tu, berdiri sambil perhati Jenny yang dah terkaku tu. Masa ni Jenny dapat rasakan muka dia dah pucat. Selang beberapa minit, lembaga tu tiba-tiba hilang. Swap. Jenny kemas laptop dan terus turun ke tingkat 11. Sejak hari tu Jenny tak pernah lagi naik ke tingkat 12 tu, kecuali kalau ada yang temankan. Masa Jenny dah berhenti kerja, dia lepak dengan kawan-kawan pejabat lama tingkat 12 tu. Barulah mereka berani buka cerita yang tingkat 12 tu lain macam sikit. Masa mereka kerja dekat tingkat 12 tu, memang selalu dengar bunyi manusia, bunyi kerusi bergerak-gerak, nampak kelibat lembaga macam manusia. Rupa-rupanya menurut salah seorang pekerja maintenance bangunan tu, tingkat 12 tu dulu klinik sakit jiwa. Masa klinik tu beroperasi, ada beberapa ward untuk tahan pesakit yang keadaannya agak serius. Jenny malas nak korek cerita lama pasal tingkat 12 tu, tapi dia rasa mesti ada tragedi yang berlaku sampai mereka pula yang kena ganggu.
Di kawasan kaki gunung dekat daerah Aomori, pernah terletaknya satu perkampungan kecil bernama Sugisawa. Pada satu hari, seorang lelaki yang juga penduduk kampung dekat situ tiba-tiba mengamuk dan bunuh semua penduduk kampung dengan kapak. Dalam masa sehari je, semua penduduk kampung dekat situ mati dibunuh. Akhirnya, lelaki tu pun bunuh diri. Apa yang jadi dekat kampung tu sangat mengerikan sampai kerajaan Jepun masa tu cuba lenyapkan semua bukti yang kampung tu pernah wujud. Kampung tu dipadam dari peta negara dan segala rekod rasmi tentang kampung tu dimusnahkan. Selama hampir 50 tahun, kampung tu jadi kawasan larangan dan tak ada siapa pun yang berani jejakkan kaki ke kampung tu. Tambahan pula, lokasi kampung tu jauh ke tengah hutan di kaki gunung tu. Jadi, senanglah sikit kerajaan nak sorokkan kes tu. Macam mana sekalipun kerajaan cuba rahsiakan perkara ni, kisah kampung tu masih terpahat di ingatan penduduk kampung dekat sekitarnya. Orang-orang tua yang sempat hidup masa kampung tu wujud masih bercerita lagi tentang kampung Sugisawa, dan sejarah kampung tu diperturunkan dari mulut ke mulut sampailah ke hari ni. Kampung Sugisawa ni adalah rahsia yang cuma sebilangan orang Jepun je yang tahu. Cerita ni mula-mula muncul pada tahun 90-an. Masa ni internet pun baru nak wujud. Jadi mengikut perkiraan tahun, kejadian amok ni berlaku semasa era Showa, iaitu lewat 1920-an hingga awal tahun 1930-an. Cerita ni sangat popular dan mula tersebar melalui media-media lain. Pada tahun 2000, sebuah rancangan TV iaitu Kiseki Taiken Unbelievable cuba buat siasatan tentang kewujudan kampung ni. Kru TV tu cari di segenap pelosok daerah Aomori, kemudian disambung pula ke tempat lain di Jepun yang ada clue tentang kampung ni, tapi tak jumpa. Pengecaranya berpendapat yang kampung ni mungkin dah terperangkap di dimensi lain dan cuma orang-orang tertentu je yang dapat jumpa kampung ni. Sejak tu sampai sekarang ni, ramai YouTuber, blogger dan paranormal jalankan ekspedisi dan siasatan nak jejak kampung ni. Tapi sampai kesudah memang tak ada orang jumpa. Menurut cerita orang dulu-dulu, ada 3 tanda yang boleh ditemui dekat pintu masuk ke kampung tu. Pertama, ada papan tanda dekat jalan masuk yang tertulis tak ada jaminan sesiapa yang masuk ke kampung ni. Kedua, jalan tu ada pintu pagar tokong yang dah reput. Dekat bawah pagar tu ada sebiji batu yang nampak macam tengkorak manusia. Ketiga, lepas pagar tokong tu ada sebuah rumah usang. Katanya dalam rumah tu masih ada lagi kesan-kesan darah tragedi amukan yang musnahkan kampung tu. Ada satu hari tu, 2 orang lelaki dan seorang perempuan saja ronda-ronda naik jeep dekat kawasan pegunungan tu. Jauh juga mereka masuk sampai mereka bertiga ni perasan yang mereka ni dah tersesat. Ronda punya ronda, mereka terjumpa satu pagar tokong yang dah buruk sangat. Bawah pagar tu ada 2 biji batu besar. Salah satu batu tu nampak macam tengkorak manusia. Lelaki yang bawa jeep tu bila ternampak batu dan pagar tu, dia teringat pula yang tu adalah tanda kampung Sugisawa yang viral tu. Mereka pun rasa teruja sebab jumpa juga kampung Sugisawa tu. Kemudian kedua-dua lelaki tu turun jeep nak masuk kampung tu, tapi kawan perempuan mereka takut nak masuk. Dia merayu pada mereka suruh pergi dari situ, tapi rayuan dia tak dipedulikan. Nak tak nak, kawan perempuan tu terpaksa ikut juga, tapi dengan syarat masing-masing jangan berpisah. Lepas berjalan 100 meter dari pintu pagar tu, mereka terjumpa satu kawasan tanah lapang. Dekat tepi tanah tu bersusun 4 buah rumah lama yang dah ditinggalkan. Mereka pun masuk ke salah sebuah rumah tu. Dalam rumah tu mereka jumpa banyak darah-darah kering merata-rata tempat, termasuklah dinding. Siapa tak seram tengok keadaan macam tu? Yang lelaki dah meremang bulu roma. Si perempuan pula menjerit ketakutan sebab dapat rasa ada entiti lain dalam rumah tu. Mereka bertiga terus berlari keluar dari rumah buruk tu, tapi ada sesuatu yang pelik berlaku. Walaupun jarak dari rumah ke pintu pagar tu cuma 100 meter, tapi mereka lari punya lari tak sampai-sampai ke pintu pagar tu. Tambahan pula, jalan masuk tu lurus je. Tak mungkin mereka boleh tersesat. Mereka macam dah terperangkap dekat situ dan ada sesuatu yang tak benarkan mereka pergi dari situ. Disebabkan masing-masing dah ketakutan teramat sangat, tanpa sedar si perempuan tu dah terpisah dari kawan-kawan dia. Tapi perempuan tu berjaya sampai ke jeep. Nasib baik kunci jeep lelaki tu tak bawa. Perempuan tu pun terus hidupkan jeep, tapi tak berjaya. Sampai menangis-nangis perempuan tu sebab ketakutan. Tiba-tiba ada sesuatu ketuk cermin depan jeep tu. Perempuan tu pun menunggak dan ternampak dekat cermin depan jeep tu
penuh dengan kesan tapak tangan berdarah. Bentuknya berbeza-beza. Pandangan perempuan tu berpindah-pindah dan akhirnya dia pingsan. Nasib baik esok paginya perempuan tu dijumpai oleh orang tempatan yang tengah berjalan sambil ambil angin pagi dekat kawasan gunung tu. Dia dijumpai pingsan dalam jeep. Seluruh bahagian luar jeep tu pula penuh dengan darah siapa entah. Dikatakan rambut perempuan tu bertukar jadi uban dalam masa semalaman sebab takut teramat sangat. Kemudian perempuan tu dibawa ke hospital dan dekat sanalah dia ditemu bual oleh pihak hospital dan polis. Perempuan tu ceritakan apa yang dia alami malam tadi. Beberapa hari kemudian perempuan tu keluar sendiri dari hospital dan hilang tanpa jejak. Kedua-dua kawan lelaki dia tu pula memang tak jumpa dah. Sugisawa ni memang sangat terkenal sampai dijadikan inspirasi penulis terkenal novel Village of Eight Gravestone oleh Yokomizo Seiichi dan Never Give Up dari Morimura Seiichi adalah berdasarkan kisah kampung ni. Paling terbaru tahun 2014 ada sebuah filem bertajuk Sugisawa Muratoshi Densetsu The Legend of Sugisawa Village pun pernah ditayangkan di Jepun. Dekat YouTube pun ramai yang rakam pencarian mereka nak masuk ke kampung ni. Okey, sampai sini kisah yang dapat saya kongsikan hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syahrul. Assalamualaikum. Aliosah.